So sekarang ni kita pergi ke agenda seterusnya. Pembentangan usul, ya. Pembentangan usul. Dan kita ada, kalau tengok muka surat berapa ya, muka surat kita ada usul di belakang tu. Dan siapa yang hadir bolehlah, ya. Siapa yang membentang usul tu, muka surat 19, ya, dapat membentangkan usul dan beri kupasan sikit lah, ya. Dan kita ambil ingatan lah, ya, tentang usul ni. Jadi kita pertamanya kita ada Encik Badarudin Opir. Ada apa ni, Encik Badarudin? Tentang dua perkara, iaitu tentang haiwan binatang peliharaan dan juga membuang pagar lorong, ya. Encik Badarudin ada? Kalau tak ada, kita tak boleh bincangkan di sini, kita tak boleh bahas. Encik Badarudin, ada ke? Ada. Assalamualaikum, Prof. Ya, apa khabar? Abang baik, Prof. Ya, silakan teruskan. Ni cuma cadangan pasal, yalah, dekat taman kita ni sekarang ni banyak kucing, banyak ada yang boleh burung, tapi masalah dia tak ada penjagaan yang sempurna. Jadi kalau dapat tuan punya yang memelihara itu dapatlah dijaga dengan baik lah. Jangan berkeliaran dekat mana-mana. Betul. Jualah. Dan yang kedua, cadangan untuk membina pagar dekat sebelah belakang antara lorong 10C dengan 11C. Tapi masalah dia sekarang ni kekangan masalah keuangan. Okey, betul. Itu aja, Prof. Okey, terima kasih. Okey, Badarudin. Yang saya jawab yang nombor 2 je lah. Tentang pagar tu. Untuk yang lorong belakang tu, yang bahagian depan dah ada pagar dah. Bahagian yang dekat-dekat dengan Taska menghadap ke 9C tu dah ada pagar dah. Kecuali sebelah sana, ya. Sebelah sana tak ada pagar. Tapi selalunya untuk pagar ni jiran-jiran yang ada kat lorong tu dia terpaksa beri sumbangan lah, suang sedikit lah, ya. Ingat tu berapa? 200 kot satu rumah. Jadi kalau ketua blok boleh usahakan collect duit, ya, jadi kita boleh bina. Sebab bina pagar tu, kalau tak silap saya dululah harga 2018 1,000 satu. Jadi kalau 2 tu 2,000. Jadi kena berkongsi lah, ya, sebab kos begitu persatuan tak sokong lah. Jadi kalau kita boleh bagi sikit lah, bantuan sikit, ya. Tapi yang lain tu penduduk sendiri yang perlu usahakan, ya. Dan yang usul yang pertama tu memanglah kita setuju. Kita pun persatuan kita dah kempen lah untuk kalau bela kucing begitu kita bela di rumah lah, jangan kita lepaskan sebagainya, ya. Dan di bela ayam memang tak boleh lah di taman ni, ya. Bela ayam, kambing dan sebagainya tak boleh lah, ya. Begitu juga burung pun ada, Prof. Burung pun ada juga, burung pun tak boleh lah. Sebab burung ni dia bawa penyakit lah, yang bawa hama, bawa virus. Ya, kita pernah dulu dengar tentang penyakit demam ayam begitu. Demam begitu. Gitu. Ya, benda-benda begitulah. Jadi sebab kawasan perumahan ni adalah kawasan perumahan lah, bukan kawasan kita boleh menternak binatang, ya. Boleh menternak tapi jaga rapi. Tapi ayam tak boleh saja. Ya. Angsa pun tak boleh sebagainya lah. Yang kita benarkan mungkin lah, ya. Mungkin nama kucing lah. Dan tapi kucing ni kita ikut pula peraturan seperti yang di kondominium, ya. Kondo semua. Kita bela pun semua dah rumah. Kucing di kondo dia tak buat dilepaskan. Kucing itu di luar lah, ya. Sebab dia ada peraturan rumah, ya, house rule. Jadi taman juga mungkin kita, ya. Kalau tiba masanya kita buat peraturan begitu, ya. Kalau kita nak bela haiwan kucing boleh, tapi dalam rumah, gitu. Tapi itulah cara-cara kita Jadi kalau di kondominium boleh buat peraturan begitu, bela kucing dalam rumah, kenapa dekat sini tak boleh, ya? Di taman tak boleh, gitu, ya. Sebab kucing ni saya pandang dari segi kesihatan lah, ya.
Dia tinggalkan najis, rata-rata gitu. Najis tu bawa penyakit lah. Ya. Dan najis ni dihinggap oleh lalat dan pergi ke hinggap ke makanan kita. Jadi sebab itulah kadang-kadang kita rasa masing-masing lebih sikit tu. Ya. Kena najis kucing dan sebagainya lah. Ya. So minta pertimbangan lah. Ya. Okey, ada apa siapa lagi nak ulas lagi tentang ni, isu ni, nak bahas dan sebagainya? Boleh kita setuju usul ini tentang ya. Ada siapa yang tak Siapa yang tak setuju usul ni diluluskan, beritahulah ya kenapa dan sebagainya. Kalau tak ada kita minta ya usul ni diluluskan ya. Diterima. Gitu. Dan diambil tindakan oleh jawatan kuasa yang baru lah ya, jawatan kuasa yang baru. Lepas ni. Okay, minta kerjasama. Kita nak habis, kalau dapat nak habiskan cepat ni. Pukul 12.30 kita nak habis, semua dah lapar ni. Ya. Sekarang ni 12.06 minit. Begitu. Okay. 82 orang. Ramai ni. Yang lain minta kerjasama. Okay, Naim. Boleh bagi cadangan. Cadang lulus. Okay, Naim. Tak ada gambar ni. Okey, Cik Naim. Nampak. Boleh cadangkan. Boleh. Saya cadangkan usul tu diluluskan. Okey, terima kasih Cik Naim. Cik Naim apa jalan mana ya? Saya sebelah C. Sebelah C. Okey, terima kasih. Ya. Cik Naim, sebab kita ada pencatat ni, kat pencatat. Gitu. Okey, kita pergi ke usul yang kedua. Iaitu tentang, ini banyak ni. Nombor 2, usul 2, 3, 4, 5, 6. Ya, tentang usul keselamatan. Ya, usul keselamatan maknanya tak tahulah. Mungkin dicadangkan kita buat balik maksud apa ni program keselamatan sebagainya ya. Jadi kita gabungkan sekali. Usul nombor 2, usul nombor 3, usul nombor 5 dan usul nombor 6, 7. Nombor 7 tu tak adil lah. Ya. Puan Intan tak adil, jadi kita tak ada apa-apa ya. So mungkin Cik Malik boleh bincang sikit. Cik Malik ada? Tunjukkan wajah. Wajah sebenar. Malik daripada 8C. Ada? Jadi kalau join gambar tekan sini. Mana Malik ada? Buka video. Kalau ada Malik ataupun sesiapa lah ya. Ataupun nama Zulkifli. Saiful Bahri. Amir ada situ. Ataupun puan. Siapa yang buat bentang usul minta bagi komen sikit. Lepas tu kita luluskan. Puan Zaleha pun boleh. Ya. Assalamualaikum Prof. Semua. Ya. Saya bagi pihak suami saya Amir Hassan ingin mengemukakan isu pasal usul keselamatan jika boleh untuk adakan seperti dahulu dan untuk menampung iuran perlu dikolek seperti dahululah rasanya. Itu saja Prof. Okey, terima kasih Puan Zaleha. Iuran kau 30 dulu, 2018 tanda kena naik kot. Boleh kita setuju kalau nak buat program ni, iurannya saya ikut persetujuan ramai. Rasanya kalau RM30 rasanya tak boleh jalan ya. Tak boleh nak gerakkan. Ya, betul Alim, Cik Alim. Setuju ke? Iuran kekal RM30 atau macam mana? Suara tak ada ni Cik Alim. Tak on. Iuran ni tunggu Baik diteruskan Dr. Prof. batch baru lah tengah keputusan. Keputusan lah. Okay, kita kekal biarkan. Jadi kita setuju lah ya. Kita buat sokong apa usul ni. kita akan menghadapi banyak masalah. Okay. Ada siapa lagi nak bahas tentang ni? Zulkifli? Cik Zulkifli ada? Zulkifli? Tak ada. Malik? Malik tadi tak ada? Tak ada. Jadi
Saiful Bahri. Ada? Jika tak ada, kita kita minta seorang cadangkan bahawa usul ni diluluskan dan akan dibincangkan oleh AJK baru lah ya. AJK baru. Boleh Cikgu Zul Fazri luluskan apa ni, cadangkan. Ya saya, Zul Azril Jalan Namsi. Mencadangkan untuk usul ini dilakukan. Okay, terima kasih Cikgu. Sama. Okay, kita pergi ke usul yang terakhir. Daripada isu nombor 4, muka surat 19 daripada Puan N. Nur Ishak, 72 Jalan 5C. Untuk makluman lah, isu rumah retak ni perkara biasa lah, bukan perkara biasa lah. Jalan 5C tu kebanyakan rumah dia punya dinding dia retak. Saya dah pernah melawat lah, dan retakannya bukan sikit ya, banyak ya, dan bila kita repair pun dia retak balik ya. Dan kalau tempat letak kereta tu semuanya tenggelam ke bawah. Jadi ini berkaitan, saya rasa lah ya, pergerakan tanah kat situ. Dan perkara retak ni juga berlaku di 12C. 12C pun ramai yang komplain tentang keretakan ya. Dan kita mungkin Puan N boleh ni bahas kot ke? Puan N ada? Puan N daripada 5C. Ada Puan N? Tu ada, okey. Puan. Anwar. Mikrofon off tu. On kan? Okey, Assalamualaikum semua. Okey, ini berkenaan rumah retak ya. Benda ni rasanya daripada tahun-tahun sebelum ni lagi dah jadi. Kami pun dah sampai habis report pada developer, sampai habis warranty. Tapi benda ni dia berulang. Kita dah repair, dia jadi balik. Kita repair, dia jadi balik. Ujian gegaran rasanya tahun 2020 dah pernah buat. Tapi katanya tak ada kaitan. So mungkin macam Prof kata tadilah, dia berkaitan dengan pergerakan tanah. So kami pun yang 5C ni nak tahu juga mana nak channel lagi aduan ni. Kalau setiap tahun nak repair ke, setiap 2 tahun nak repair, benda ni makan kos yang banyak. Saya repair satu dinding pun nak dekat 3,000 raya tahun lepas. Benda ni kalau kos kecil bolehlah kan, tapi sebab dia melibatkan satu rumah. Belakangnya. Depan, belakang, atas, bawah. Kalau bilik anak tu boleh nampak lah cahaya matahari dari luar. Yo, besar tu gap tu. Sebab kalau tanya pada tukang, dia kata 2 inci gerakan tanah. Itulah. So harap kalau Prof dapat tolong kan, majukan pada pihak majlis ni, sebab yang luluskan hari tu pun pihak majlis. So mungkin pihak majlis pun boleh tolong bincang dengan developer macam mana untuk diorang repair balik ke. Okay Prof, masih. Terima kasih Puan N. Yes. Memang saya simpati lah, dan saya banyak kali dah cuba memperjuangkanlah benda ni ya. Saya dah tulis surat pada majlis, dan majlis kata nak pembahagian bangunan ya. Kita ada staff seorang di taman ni, staff daripada bahagian bangunan lah, Jabatan Bangunan, Encik Ismail apa? Ismail Ngajiri. Ya, dia bahagian. Dan dia berjanji dengan saya untuk turun ke Padang. Turun tengoklah site ni. Tapi sampai sekarang dia tak turun lah. Mungkin terlalu sibuk kot, tugas-tugas harian dan sebagainya. Tapi dah 5 tahun dah tu. Dan baru-baru ni kita ada program santai bersama ahli majlis ya. Ahli majlis Encik Amri. Ahli majlis barulah menggantikan Encik Ramadan. Dan kalau semua tengok yang rakaman program tersebut, dia janjilah dengan jelas bahawa dia akan turun Padang dan bawa benda ini ke pihak majlis lah ya. So tapi sampai sekarang lah tak turun lagi. Mungkin sebab terlalu sibuk kot dengan tugasan harian lah ya. So, mungkin tak ada masa untuk turun.
Yang pagi tadi saya WhatsApp dengan dia bila boleh turun. Dia kata minggu depan. Tapi saya kata minggu depan lockdown ni. Siapa yang nak turun lockdown, nak melentar negeri pun tak boleh. Kita tahulah. Tapi saya akan usahakanlah juga. Ya. Usahakan juga. Dan saya mungkin nak kongsi sikit lah. Tapi ini keadaan yang serius sikit lah ya. Di Shah Alam ada satu jalan tu di section 7. Section, saya terlupa nama section, nombor berapa section saya pernah lalu. Dan satu jalan tu rumah dia semua retak lah. Tanah tenggelam sebagainya. Dan majlis, bukan majlis dipanggil Shah Alam, bukan majlis dipanggil bandaran ni. Kita panggil majlis lah. Dia ambil alih semua tempat tu. Dan semua penduduk situ dipindahkan. Dan sekarang ni dia buat renovation, dia buat repair lah. Maksudnya kita terpaksa keluar dari rumah tu. Keluar, tinggal kat mana-mana. Dan dia repair jalan tu. Jadi keadaan ni ekstrim lah. Anggaplah kita. Majlis take over benda ni, rumah kita ni. Dan dia jalankan. Mungkin masa setahun, 2 tahun lah. Kita kena duduk kat luar. Itu satu option lagi lah. Tapi saya tak berani nak push lah. Ya? Tak berani nak cadangkan pada majlis untuk take over ya, rumah kita ni. Ya? Tapi kalau dia menjejaskan nyawa, ya, kalau boleh runtuh itu, terpaksa juga kita buat. Gitu. Tapi pada masa ni kita cubalah tengok macam mana, biar ahli majlis turun, bahagian tengok turun, dan kita lihatlah apa bantuan yang boleh diberi lah. Ya. Kurang-kurangnya sokongan bantuan RM1 lah gitu. Satu rumah dia bagi ganti rugi sebagai misalnya lah, saya tak tahulah. Kita ada peraturan gitu. Sebab baru ni kita ada ribut taufan tu. Dia boleh keluarkan duit, ya, bukan apalah. Kerajaan negeri. Mungkin kita boleh gitu. Jadi duit tu bolehlah menampung sedikit membaiki ni, ya. Tapi kalau pakai pemaju ni saya tak tahulah, sebab pemaju ni dia ada kontrak untuk 2 tahun untuk repair sebagainya, ya. Tapi kalau lepas habis dia punya waranti tu 2 tahun, jadi tanggungjawab kita lepas. Tapi saya ada baca di WhatsApp kata tanggungjawab dia ni sampai ke 10 tahun. Tapi 10 tahun pun kita dah lebih lah kan saya. Kita dah tinggal di 5C tu berapa tahun dah Puan? Puan An. Berapa tahun dah? Ada kat 10 tahun jugalah ya. Jadi gitulah. Jadi apa-apa pun kita jawatankuasa yang baru akan cuba tengok tackle benda ni lah ya. Fungsi baru sebagainya. Saya ada apa nak tambah tentang ini? Saya habis kat situ lah. Ya. Minta, kalau tak ada apa, minta kita sokong apa usul ni. Dan minta dibawa, dipanjangkan ke majlis lah. Okey. Fadil. Cik Fadil, boleh bercadangkan usul ni diluluskan. Cik Fadil. Mikrofon tak on . Okey, Muhammad Fadil lah. Ya, saya Muhammad Fadil dari Jalan 13C. Mensyarakan usul ini diluluskan. Okey, terima kasih Cik Muhammad Fadil. Okey, kita habis semua usul. Yang lain kita tak bahaskan sebab tak ada ya. Yang lain tak datang. Puan Intan tak ada. Kamarul Hisham tak ada. Zalida tak ada. Dan Suzana Riah ya. Tak ada kat situ ya. Tapi saya rekod je lah untuk tindakan AJK yang baru lah ya. Tentang ni. Jadi itu saja daripada saya. Dan kita pergi ke agenda seterusnya. Kalau tak silap saya peletakan jawatannya. Pembubaran